Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini untuk video kali ini ya, cikgu rasa ini hanyalah video yang kedua kita untuk pelajar tingkatan 5. So cikgu masih lagi dengan tajuk sebatian karbon, masih awal lagi di peringkat awal, iaitu kita kenal tentang sebatian karbon, kita kenal tentang sebatian karbon dia ada pecahan sebatian organik, sebatian tak organik. Kemudian kita pecah lagi, kita tinggalkan sebatian tak organik, kita ambil masuk kepada sebatian organik, terbahagi kepada dua, iaitu sebatian hidrokarbon dan juga sebatian ataupun sebatian bukan hidrokarbon. Hidrokarbon dia terbahagi lagi kepada dua, iaitu hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tak tepu. Kemudian bukan hidrokarbon pula yang lain lah. Yang maksudnya hidrokarbon sebatian yang terdiri daripada hidrogen dan karbon berserta dengan unsur yang lain seperti oksigen dan sebagainya. Hari ini cikgu akan masuk kepada siri homolog kita yang pertama. Siri homolog kita yang pertama iaitu di dalam topik hidrokarbon ya. Di bawah subtopik hidrokarbon tu, itu kita ada cerita tentang hidrokarbon tepu. So hidrokarbon tepu itulah yang kita belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan alkana. Alkana ini cikgu baca dulu ini ya. Sebatian karbon organik boleh dikelaskan dalam satu siri homolog. Satu siri homolog menjadi satu kumpulan berfungsi yang menentukan sifat-sifat kimianya. Dia ada satu kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi ni maksudnya bila kita tengok dia, kita tengok struktur dia, kita tahu dia apa. Bila kita tengok struktur tu, kita kenal, oh yang ini alkana, yang ini alkina, yang ini alkohol. Kita kenal. Itu maksudnya kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi adalah something yang dalam struktur tu yang memperkenalkan kita kepada siri homolog itu. Siri homolog itu adalah dia punya macam cikgu sebut tadi, alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik, ester. Ini adalah siri homolog. Ada 5 saja siri homolog. Kumpulan berfungsi pula adalah kumpulan berfungsi ni macam cikgu sebut tadi lah, suatu kumpulan yang kita gunakan untuk kenal pasti kita punya siri homolog kita. Contoh kalau alkana, kumpulan berfungsi dia adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal iaitu daripada karbon dan karbon. Nanti cikgu akan sentuh lagi lah. Alkina kita ada ikatan ganda 2, ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. Alkohol kita ada kumpulan hidroksil. Ini bukan hidroksida, ini adalah kumpulan hidroksil. Kita panggil dia sebagai OH ni, kumpulan hidroksil. Dan asid karboksilik kita ada COOH. Ada saja COOH ni, ini adalah kumpulan ataupun asid karboksilik. Dan yang terakhir adalah ester. Ester kita ada COO. Ada sahaja kumpulan karboksilat ni, dia adalah ester. So ada 5 siri homolog dan juga ada 5 kumpulan berfungsi yang kita perlu tahu. Hari ini cikgu akan bawa awak untuk kenal apakah itu alkana dengan lebih lanjut ya. So di sini cikgu letakkan kosong. Cikgu nak tunjuk ke awak dia punya flow dia. Yang pertama, apa yang awak perlu tahu ya. Cikgu nak pegang dia secara begini. So alkana alkana. Alkana. Dalam topik alkana ataupun alkana ni macam kita sebut tadilah, alkana merupakan siri homolog yang pertama kita akan belajar. Siri homolog yang pertama. And then yang kedua, apa lagi yang kita perlu tahu dia? Kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi tadi kita dah sebut dia, C single bond C. Nampak saja ini dia adalah alkana. Maksudnya C single bond C awak akan sebut apa? Ikatan kovalen tunggal di antara apa ni? Di C dengan C, atom karbon dengan atom karbon. Itu maksud dia. Ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. So, 2
Satu, yang pertama siri homolog, yang kedua kumpulan berfungsi, yang ketiga awak kena tahu dia punya formula ARM dia. Formula ARM dia. Ya, Alkana adalah nama umum dia. Ya, nama umum dia. So bila kita pecah dia, ya, nama dia ditentukan oleh berapa bilangan dia punya karbon dia. Ya, berapa bilangan karbon dia. Contoh, ya. Formula ARM bagi alkana ialah CnH2n plus 2. Ini adalah formula ARM dia. Ya, formula ARM. Cn bermaksud N di sini, N ni nilai yang kita yang letakkan nilai dia. Kita nak tahu berapa bilangan karbon tu. N sama dengan 1, 2, 3. Maksudnya N ni boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Kalau N ni 1, kita letaklah. Cuba ambil satu contoh. N ni 1. N 1, so masukkan C, nilai dia 1. Tak payah letaklah kalau 1, C1. H, 2 kali 1, 2. Tambah 2. Jadi 4. CH4. Ini kalau nilai N tadi adalah 1. Dia akan jadi CH4. Ya? CH4 bentuk dia adalah C1 saja kan? C1 H. Kena ingat ya. Karbon dia boleh berkongsi 4 elektron ya. Karbon 2.4. Jadi dia boleh berkongsi 4. Hidrogen boleh berkongsi 1. So ini adalah bentuk dia. Dan apa nama dia? Nama dia bukan kita panggil alkana lagi. Alkana ni cikgu cakap nama umum dia ataupun dia adalah siri homolog. Okey, nama dia kita boleh bagi dia, kalau C dia 1, kita bagi nama dia mid. Mid ambil yang di belakang ana ni. Dia akan jadi mitana. Okey. So kalau 2 dia akan jadi, kalau 2 karbon ni ada 2, N ni bersamaan dengan 2, dia akan jadi apa? Itana. Ya, tambah saja belakang dia ana. Cakap Nasir punya lagu kan. Okey, ni ana belakang tambah. Ana, mitana. Ini kena hafal ni. Sebenarnya sama dalam matematik pun. Ya, matematik awak akan ikut benda tu. Kalau 2 itana, kalau 3 dia propana. Kalau 4 dia jadi butana. Kalau 5 dia jadi pentana. 6 hex, 7 hep, 8 octana. 9 nonana. Pilih sikit lah nonana. 10 octana. 10 oktana pula. 10 dekana. 10. Okay, so ada 10 lah yang awak dalam syllabus yang you kena ingat lah, daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okay, tak apa, lepas ni kita akan go through. Ni just cikgu buat dia punya apa yang kita akan belajar dalam alkana. Yang pertama, siri homolog. Yang kedua, kumpulan berfungsi. Yang ketiga, formula ARM dan juga penamaan dia. Penamaan alkana itu. Yang keempat, kita belajar tentang sifat fizik. Sifat fizikal. Sifat fizikal. Sifat fizik bermaksud sakat lebur, takat didih, ketumpatan, boleh mengkondaksikan elektrik ke tidak, dalam keadaan bilik dia macam mana, pepejar suhu gas ke. Ya? So itu adalah sifat fizikal. Okay? And then yang terakhir adalah sifat kimia. So kita ada 5. Sifat kimia adalah tindak balas lah. Alkana ni boleh bertindak balas dengan apa, boleh bertindak balas dengan apa. Okay? So kita tahu dia tadi alkana adalah siri homolog ataupun dia adalah hidrokarbon tepu. Tepu ni maksudnya dia tak boleh tambah dah, tak boleh tambah. So sifat kimia dia pun tak banyak. Dia tak banyak tindak balas yang dia boleh buat. Tapi tetap ada. So kesimpulan dia ada 5. Siri homolog, kumpulan berfungsi, formula ARM, penamaan, sifat fizikal dan juga sifat kimia. Okay, so cikgu harap awak faham daripada awal ni yang cikgu cuba nak terangkan pada awak. 5 yang awal ni awak perlu tahu. Ini yang kita akan go through nanti dalam kita punya pembelajaran kita, dalam kita punya perbincangan kita nanti.
Okey, untuk video kali ni cikgu hanya akan buat cikgu akan terangkan awak macam mana kita nak menamakan sifat fizik dan sifat kimia. Cikgu akan buat satu video yang lain. Nak menamakan ni pun akan ambil masa. Awak nak melukis struktur tu pun akan ambil masa sikit sebab mungkin baru bagi awak. Okey, so kita teruskan. Okey. Dia tiba-tiba masuk ke sini. Tak apalah, kita terangkan juga. Nak revise balik kat awak. Formula ARM. Formula ARM ni adalah formula menunjukkan bentuk ARM formula molekul sesuatu siri homolog. Formula ARM ni yang tadilah, yang cikgu bagi kat awak tadi, iaitu kalau alkana, formula ARM dia adalah CnH2n plus 2. Ini kena hafal ni. CnH2n plus 2. Dengan N itu bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampailah berapa-berapa pun N tu. Masuk je kita boleh tahu dia punya bentuk dan juga dia punya struktur dia. Okay, itu adalah formula ARM. Formula ARM menunjukkan bentuk ARM formula molekul sesuatu siri homolog. Siri homolog kita. Ada berapa tadi? Ada 5. Jangan lupa. Homolog ada 5. Yang pertama alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik, ester. Okey, formula molekul yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur yang terdapat dalam suatu sebatian. Ini formula molekul. Formula molekul adalah formula yang kita tunjuk tadi. Cikgu masukkan, contoh cikgu masukkan nilai 3 dalam tu. C3H 2 kali 3 6 7 8 H8. Ini adalah formula molekul. Okey. So ini adalah formula molekul. Formula yang menunjukkan nisbah ataupun menunjukkan bilangan atom sebenar bagi setiap unsur yang terdapat dalam suatu sebatian itu. Okey, formula struktur pula kita kembangkan formula molekul kita. Kita kembangkan formula molekul kita dalam bentuk lukisan ataupun dalam bentuk struktur itu sendiri. Contoh tadi C3H8 ni kita lukislah. Ambil C dulu. C ada 3 C kan? 1 2 3 C. Okey. So H ada 8. C kita tahu dia boleh 4 kan. So ini adalah alkana. Alkana tiada double bond, semua single. Okey, so masukkan H. 1, kiralah 2 3 4 5 6 7 8. So ini merupakan formula struktur. Formula struktur adalah formula molekul yang dikembangkan. Formula menunjukkan cara atom-atom dalam satu molekul diikat, jenis-jenis ikatan dalam sebatian. So kita boleh nampak ini semua single bond ikatan kovalent tunggal semua, tidak ada ikatan kovalent ganda dua. Okey, so itu menunjukkan dia adalah alkana. Okey, sifat siri homolog boleh diwakili oleh satu formula ARM. Okey, yang pertama alkana, dia kata tiada, sebenarnya bukan tiada Cikgu tak suka menggunakan perkataan tiada. Dia ada ikatan kovalent tunggal ini kita tulis macam ni, ikatan kovalent tunggal. Okey, formula ARM dia cikgu dah bagi tadi, CnH2n plus 2, bilangan atom dia bermula dengan 1 2 3. Yang lain dia pun ada diberi di sini, tapi cikgu tak nak sentuh lagi Kita sentuh alkana dulu. Alkina, ikatan. Ini dia punya formula ARM dia. Ini formula ARM untuk alkohol dan seterusnya sampai ester. So semuanya ada bahagian masing-masing yang kita akan terangkan kemudian. Kita fokus pada alkana dulu Okey. So tulis formula molekul bagi 4 ahli pertama alkana dulu Kalau alkana cikgu sebut apa tadi? 4 ahli pertama formula molekul. Formula molekul dia tulislah N, dia punya siri homolog dia, dia punya formula ARM CnH2n plus 2 kan. So masukkan saja nilai CH4. Masukkan cikgu dah tahu, cikgu dah hafal C2H6, C3H8, C4H10. Kita masukkan saja. Ini adalah formula molekul dia. Okey. So alkina kita biarkan dulu, tak nak sentuh lagi. Sifat siri homolog setiap berbeza. Okey, ini macam tak cantik sangatlah dia punya nota dia kan. Ni dia dah masuk alkana. Okey, ni semua cikgu dah terangkan tadi kat awak.
Karbon sebab apa dia boleh buat 4? Sebab dia punya susunan elektron 2.4 saja kan. So 1, 2, 3, 4 saja dia boleh berkongsi. So ia perlu berkongsi 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ikatan dalam molekul alkana ialah ikatan tunggal, iaitu alkana adalah hidrokarbon jenis tepu ya. Hidrokarbon yang tepu. Okey, so formula molekul ada di situ. Okey, so ini formula struktur. Cikgu dah lukis tadi kat awak. Awak dah tengok pun bagaimana kita nak melukis ya. First kali bila nak lukis C semua dulu. C single 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 kan, sambungkan, lepas tu barulah kita lukiskan kita punya hidrogen. Ingat, setiap karbon boleh terima 4 ikatan ya. Bila dia dah gabung satu di sini dengan karbon ni, maksudnya dia boleh terima lagi 3 ya. Yang ini tengah dah ada 2, so dia boleh terima lagi 2. Yang ini hujung pun sama, boleh terima lagi 3. So itu adalah formula struktur ya, kita melukis. Okey, penamaan. Okey, ini penamaan. Cikgu fokus kat awak tadi apa? Kita nak menamakan dan kita nak melukis. Cikgu rasa untuk lukisan tadi pun sama. Kita ambil, okey, penamaan. Yang pertama kita ada apa? Meet. Yang kedua kita ada, meet, jangan lupa belakang, kita ada ana. Ana kita. Kemudian kita ada yang kedua, eat. ET saja. Tambah belakang sama ana. Okey. Seterusnya kita ada, yang ketiga kita ada prop. Prop. Dia turun sikit lah. Lepas tu kita ada boot. Okay. Jangan lupa macam mana kita nak kenal nama-nama ni. Kita tengok dia punya C dia berapa. C4, C3. Bukan tengok belakang ni ya. H lantaklah berapa pun. Tak kisah H berapa. Yang penting C kita. C yang menentukan nama dia. Karbon yang menentukan nama bagi setiap alkana kita. Okay. Okey, cikgu lukis satu kan? Saja nak tunjuk kat awak. Lukisan tadi untuk formula struktur. Karbon ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kita ada H10. 10. Tapi tak payah tengok tu. Tak apa, kita just pergi. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, kalau awak masukkan semua H, memang dia akan cukuplah dengan 10. C4, H10. Okey, tu untuk struktur kita lukis. Okey, nama awalan. Nama awalan ni cikgu bagi tadi kan. Meet. Nama awalan untuk semua sama ya. Semua sama. Tak kisahlah siri homolog itu alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik ke ataupun ester ke, semuanya mempunyai nama awalan yang sama. Itu bergantung kepada berapa bilangan karbon. Okey, contoh kalau metana, met, ana lah kan. Kalau alkina, dia akan jadi ina. Cuma alkina dia tidak ada metina, tak ada. Sebab dia untuk alkina dia bermula dengan eth. Ya, dia bermula dengan tina. Kalau untuk alkina lah. Okey, etana untuk alkohol, untuk alkana, etina untuk alkina. Sama juga propana, propina, butana, butina, pentana, pentina, heksana, heksina, heptana, heptina, oktana, oktina, nonana, nonina, dekana, dekina. Okay. So itu nama dia. Ya. Nama awalan itu sama. Ya, kecuali di mana alkana ada bilangan karbon dia 1 ni. Metana ada, tapi dia tak ada untuk alkina. Sebab apa alkina tak boleh? Sebab alkina dia punya kumpulan berfungsi dia mesti apa? Ikatan ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi dia punya kumpulan berfungsi dia ini. Kalau ada 2 ni baru dia jadi alkina. Sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2. So kalau maksudnya dia perlu ada 2 karbon untuk dia punya double bond ni. Jadi dia tak boleh ada 1 karbon saja ya. Kalau untuk alkina boleh. Tapi untuk alkana boleh, tapi alkina dia tak boleh. Dia mesti ada 2 karbon, sekurang-kurangnya 2 karbon untuk buat ikatan kovalen ganda 2 ini. So dia mesti bermula dengan etina. Tak apa, nanti kita akan go through dengan pergi mendalam dengan alkina. Okey.
So itu ini tak payahlah. Kalau awak nak hafal, hafal lah. Tapi sebenarnya tak susah pun sebenarnya kan. Sebab dalam math pun dah ada. Ya, dalam matematik pun cikgu rasa awak hafal benda yang sama untuk kita buat hexagon lah, apa kan, oktagon, nonagon, semua tu kan. Semua tu bucu-bucu tu kan. Sebenarnya dah ada. Kan, kalau awak nak hafal, boleh hafal. Cuba untuk hafal lah. Mama eats papaya but Papa has hidden orange next door. Wow. So, you kena hafal lah. Okay, then ini gambar rajah formula struktur untuk dia lukis. Okay, formula molekul dalam alkimia awak. Dalam alkimia kan, awak tengok dalam nota yang cikgu bagi kat awak tu semua ada ni. Kosong pada awak punya alkana, alkina apa semua tu awak kena lukis. Ya, cikgu minta awak untuk lukis semua. Ya, nanti awak akan hantarkan pada cikgu lukisan itu ataupun latihan itu, hantarkan pada cikgu. Ya, yang hantar latihan yang pertama, terima kasih. Ya, cikgu masih lagi cikgu dah menanda semua dan cikgu dah hantar kembali pada awak. Ya, tapi cikgu belum ambil lagi pelajar-pelajar yang tak hantar kat cikgu tu. Cikgu tahulah yang tak hantar tu kan. Awak pun tahulah akibat dia nanti bila awak tak hantar kerja cikgu. Hantar. Cikgu respon tak respon itu perkara kedua. Yang penting awak hantar. Ya. So yang ini pun sama dalam alkimia, isikan tempat kosong dalam alkimia tu. Nota tu ya. Okey. Cikgu stop takat ni dulu ya. Cikgu stop takat ini dulu. So sifat fizik cikgu akan buat video pendek lagi, pendek sama. Tak nak video panjang-panjang, nanti awak takut awak boring ya. So selesaikan sampai habis formula molekul untuk lukisan tu, dan juga ada kosong-kosong lagi dalam alkimia tu daripada awal isikan ya. Then untuk next class ataupun video akan datang, cikgu akan buat sifat fizik dan juga sifat kimia bagi alkana. Okay, stay tune lah. So, tunggukan video cikgu yang seterusnya untuk kita selesaikan tajuk alkana. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.